اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 29. Baris yang ketujuh daripada atas. Baris yang ketujuh daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه آمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Al kadhiba, al kizba, kaziba ataupun kizba. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Artinya, jauhkan olehmu akan diri kamu dan takut olehmu akan berdusta, kerana berdusta itu menjauhkan ia dusta akan iman. Kerana berdusta itu menjauhkan ia dusta akan iman. Ini sambungan di antara kebinasaan lidah yang banyak adalah berdusta, bohong. Itu di antara kebinasaan lidah yang amat banyak. Berdusta dengan makna mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Mengkhabarkan sesuatu atas menyalahi. Apa yang kita cerita tu tidak bertepatan dengan apa yang berlaku. Mengkhabarkan, al-ikhbar anisyai khilafa ma huwa. Menceritakan sesuatu menyalahi barang ada ia. Ataupun adamu mutabaqatil khabari bil waqi'. Ia berlaku dah tu. Dusta dalam kitab ni kata mengkhabarkan akan sesuatu, mengkhabarkan akan sesuatu, menceritakan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Al-ikhbar anisyai, mengkhabarkan sesuatu atas menyalahi, tidak bertepatan dengan waqi', dengan apa yang berlaku. Tidak bertepatan dengan nafsul amri, diri pekerjaan. Tidak bertepatan dengan hakikat, hak sebenar-benar. Itu dusta dia panggil. Jadi apa yang dicerita tidak bertepatan dengan apa yang berlaku. Tidak bertepatan dengan waqi'. Waqi' ni yang berlaku itulah.
nafsul amri, diri pekerjaan ataupun haqiqah, hak sebenar-benarnya, itu dia panggil dusta. Al-ikhbar an syai' bi khilafi ma huwa, ataupun adamu mutabaqatil khabari bil waqi'. Bukan sama lah tu. Maknanya kita cerita barang yang tidak bertepatan dengan apa yang berlaku, itu dipanggil dusta. Sama ada sengaja ataupun tidak. Sama ada sengaja ataupun tidak. Apabila apa yang kita cerita tidak sama dengan apa yang berlaku, itu dipanggil dusta, walaupun yang kita cerita tu tersalah. Kita tersalah, kita tidak sengaja, dipanggil dusta. Adapun sengaja ataupun tidak sengaja, itu berkait dengan berdosa ataupun tidak. Betul nak kita ni comel ni. Mengetahui dan menyahaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Ni comel kita ni. Pada ni. Maknanya kalaulah apa yang dicerita tu menyalahi apa yang berlaku, dengan dia tahu apa yang dicerita tu tidak tepat dan disengaja cerita dengan cerita tidak tepat, itu syarat bagi dosa, bukan syarat bagi nama dusta. Nama dusta ni cerita perkara yang tidak tepat, dusta lah tu. Tahu dan sengaja, maka berdosa. Tersalah, maka tidak berdosa. Gitu tu. Tapi namanya adalah dusta. Jadi masalah kata sengaja tak sengaja, itu berkait dengan berdosa ataupun tidak. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas aku muta'ammidan, hal keadaan sengaja, terkait dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia telah mempersiapkan tempat kembalinya daripada api neraka. Tapi Nabi kait dengan muta'ammidan, sengaja. Jadi maknanya sengaja ni adalah syarat bagi dosa. Dosa balasan dia neraka. Pada ni sebab Nabi kait dengan muta'ammidan, sesiapa yang dusta atas aku dalam keadaan sengaja. Dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam panjanglah. Hukum hakam yang mana tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu dia panggil dusta lah tu. Tu dia panggil dusta. WKU 4404 Kelisi di blok kereta lama. Ni ada kereta blok ni WKU 4404 Kelisi. Jadi dusta atas Nabi ni panjang lah. Sebab tu dia hukum hakam syarak ni kita kena pasti, kena sahih, kena jelas, baru kita boleh cerita. Kalau kita cerita satu-satu perkara, hukum ni datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tak sebenar atau dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kena jagalah. Hak berkaitan dengan dusta atas Nabi, cuma nak ceritanya Nabi kait dengan sengaja. Maka ulama pun sengaja adalah syarat bagi berdosa. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, tapi apa yang dikhabarkan, apa yang diceritakan menyalahi dengan apa yang berlaku, itu namanya dusta. Akan didatangkan pula dalil berkaitan dengan dusta ni, diharamkan pada syarak, yang mana dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa ijma' ulama atas haramnya dusta dengan nas-nas yang terang, yang nyata. Tapi yang pentingnya adalah untuk memahami ada
pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualian dipanggil, ada istisna dia. Hukum berdusta haram itu jelas dan nyata dengan dalil ayat Al-Quran dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta pula dipanggil hak dosa-dosa yang qabaih, dosa-dosa yang keji. Dosa-dosa yang keji, yang mana keaiban-keaiban yang keji di antara adalah dusta. Orang yang dusta ni kemudiannya payah dah orang nak terima. Bila kita ni pernah berdusta, keji tu, kemudian orang pun payah dah nak terima. Sebab itulah dusta kepada para rasul, ijma' ulama' mustahil sama sekali, walaupun ketika rasul belum dilantik menjadi rasul. Faham ni? Ketika rasul belum dilantik menjadi rasul, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum umur 40 tu, sekian rasul, ijma' ulama' terpelihara dan berdusta walaupun sebelum dilantik menjadi rasul. Sebab kalau sebelum dilantik menjadi rasul, seseorang rasul ni dulu-dulunya sebelum rasul dia banyak bohong, banyak dusta. Kemudian apabila rasul menyatakan kepada kaum ianya telah dilantik menjadi rasul, payahlah nak terima, payah nak percaya dah lah. Sebab rekod sebelum ni percakapannya tak boleh nak pakai mana. Sebab tu ijma' ulama'. Itu ijma' ulama'. Adapun dosa-dosa kecil yang lain sebelum dilantik menjadi rasul, adakah ismah terpelihara juga atau khilaf ulama'? Dosa-dosa kecil yang lain, bukan dosa yang keji. Adapun dusta ni di antara dosa yang keji. Ini ijma' ulama'. Selepas jadi rasul, tu ijma' ulama' lah, rasul terpelihara daripada melakukan dosa. Sifat amanah, sifat ismah, tu sifat rasul. Kita kenal dengan sifat amanah lah. Kadang-kadang kita disebut sifat ismah. Kemudian tuang diri yang bersifat dengan ismah tu dipanggil maksum. Dah, kita panggil rasul ni maksum. Kenapa kita panggil rasul maksum? Kerana rasul bersifat dengan ismah. Tapi kita sebut rasul bersifat dengan ismah, kita jadi tak biasa dengar. Kita sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ismah duk betul mana pula? Di amanah betul lah. Kita jarang. Kita hanya amanah saja, kita tak pernah dengar ismah. Tapi rasul yang bersifat dengan ismah tu maksum, kita sebut semua rasul maksum. Rasul maksum. Kenapa? Kerana rasul bersifat dengan sifat ismah, terpelihara daripada sebarang kesalahan. Selepas dilantik menjadi rasul, ijma' ulama', sama sekali tidak berlaku perkara yang dilarang sebelum dilantik menjadi rasul. Itu ada khilaf. Hak kesalahan kecil-kecil, adakah terpelihara juga ataupun harus berlaku? Itu khilaf ulama'. Kebiasaannya kita belajar dalam kitab-kitab tauhid jawi kitanya, rasul bersifat dengan sifat amanah sama ada sebelum dilantik menjadi rasul. Daripada sama ada masa kecil, sama ada masa besar, sebelum dilantik menjadi rasul ataupun selepas dilantik rasul, rasul bersifat dengan amanah atau tidak ngaji. Tapi sebelum dilantik menjadi rasul, harus tidak berlaku kesalahan, itu khilaf ulama'. Tetapi kesalahan dusta, ijma' ulama' tidak berlaku di rasul, walaupun sebelum dilantik menjadi rasul. Sebab apa? Keji dusta ni pada ni. Kemudian ijma' ulama' atas pengharaman dusta. Cuma dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi, penekanannya adalah hak dikecualikan daripada haram tu.
Hukum asal secara borongnya dusta haram, ijma' ulama. Secara umum dusta haram, ijma' ulama dengan nas yang nyata dalam Al-Quran dan hadis. Hak penting kata Imam Nawawi dan kitab Al-Azkar adalah hak mana yang dikecualikan daripada haram tu. Yang dikecualikan daripada haram tu sama ada jatuh hukum haru, sama ada jatuh hukum sunnah, sama ada jatuh hukum wajib. Itu yang kita nak kena ambil tahu. Hak kata dusta haram, ijma' ulama ni hak asal dia secara umumnya hak tu jelas nyata. Yang pentingnya hak pengecualian dia. Pengecualian yang mana nanti di hadapan dalam kitab kita ni mungkin ringkaslah berkaitan dengan dusta yang tidak diharamkan. Dia akan cerita di hadapan, tapi tak panjang mana. Nak panjangnya dalam kitab, kalau kitab Jawi juga, dalam kitab Sairus Salikin. Dalam kitab Sairus Salikin, almarhum Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mendatangkan 8 perkara, 8 keadaan yang mana dusta tu dibenarkan pada syarak, yang mana diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Ghazali rahimahullah. Dan juga ada dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullah, ada juga didatangkan dusta yang dibenarkan pada syarak. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Salihin ada Riyadhus Salihin ataupun syarah dia Dalilul Falihin, atau saya lupa dah situ tu, sama ada Riyadhus Salihin ataupun syarah pada Riyadhus Salihin Dalilul Falihin. Ada cerita berkaitan dengan pengecualian dusta yang tidak diharamkan pada syarak, dibenarkan pada syarak. Siapa peringkat ada yang diwajibkan pada syarak. Ni kena ngaji molek ni, kena ngaji molek. Jangan kita buat mudah-mudah. Kadang-kadang kita buat main pula. Ada dusta yang syarak benarkan, belajar molek. Belajar molek. Itu ada dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan pendustaan yang dibenarkan pada syarak. Sebab sekarang ni hukum hakam ni orang-orang ni pakai akal masing-masing. Ada ke hukum mengarut dusta yang dibenarkan pada syarak? Ni lebah-lebah belaka ni yang menyelewengkan agama ni. Ni orang jahil. Orang jahil yang cakap seumpama ni. Tapi dalam FB ni kita dah tahulah, dia tu orang Islam yang jahil ke, ataupun dia bukan orang Islam tapi guna nama orang Islam, atau wallahu alam lah. Dulu pernah timbul hal mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kecoh, mana ada mengaji mana mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ini reka-reka belaka ni panjang pulaknya. Siapa yang ulahnya orang jahil. Orang yang berilmusnya dia tak ulah. Cuma kalau ada pun ulah panjang, dia ulah sikit. Mengumpat hukumnya haram, berang-berang. Tapi ada jugalah pengecualian dia. Dia peti setakat tu je, dia tak cerita panjang dah. Yang pengecualian tu yang orang sebut mengumpat yang dibenarkan pada syarak, bahkan terkadang wajib kita mengumpat. Tapi bila orang jahil yang pertikap, orang berilmu senyap. Lama tu setuhlah sikit. Mengumpat tidak dibenarkan, lepas tu di hujung tu adalah pengecualian dia. Peti setakat tu je lah. Itu orang sebut orang mengumpat dibenarkan pada syarak, pengecualian tu lah. Tapi tidak orang. Jadi dibiarkan orang jahil yang kurang. Dibiarkan orang jahil yang kurang. Mana ada hukum mengarut belaka. Saya tak pernah dengar jak budak lagi mengumpat dibenarkan pada syarak. Tengok dalam kitab kita nanti, muka surat 30, 6 keadaan yang mana mengumpat tu dibenarkan. Kalau kita buka kitab Sairus Salikin, panjang huraian 6 perkara ni. Ni dalam kitab kita ni muka surat 30 nanti. Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. 6 keadaan yang dibenarkan pada syarak ni dalam kitab Al-Azkar pun ada bagi Imam Nawawi. Hak 6 keadaan yang dibenarkan mengumpat. Faham tak ni? Tu kena ngaji tu. Sebab tu apabila orang-orang
alim ulama membicarakan bab hukum, kita orang yang tak reti ni jangan duduk nak pakai akal. Jangan duduk nak pakai akal. Bab hukum kita balik kepada ilmu. Benar? Kita balik pada ilmu. Ini cerita bab bohong, cerita bab mengumpat. Kena ada ilmu, hak mana hak haram, hak mana yang dibenarkan. Ya, kita buat ibadat ni pun kena ilmu. Sama ada ibadah kita diterima ataupun tidak, ilmu belaka. Kalau kita ada ilmu, duduk dalam masjid ke, duduk luar masjid ke, insya-Allah selamat kita, selamat agama kita kalau kita ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, duduk dalam masjid pun tak selamat kalau tak ada ilmu. Ataupun ilmu ada tak beramal, duduk dalam masjid pun tak selamat. Ilmu ada, takabur haram, dosa besar, sifat iblis. Tapi kita mengekali sifat takabur, sifat azazil, sifat iblis. Kita duduk dalam masjid. Ni. Bagi apa ni? Tak beramal dengan ilmu. Duduk masjid pun tak selamat juga. Ada ilmu, beramal dengan ilmu, dalam masjid ke, luar masjid ke, selamat agama kita. Sebab agama kita bukan hanya dalam masjid. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Nak cerita bab hukum hakam, dusta ke, mengumpat ke apa ke, balik pada ilmu. Kalau kita tak tahu, jangan kita duduk nak sindir-sindir. Puak lebah ni ada mengumpat dibenarkan, bukan puak lebah dalam kitab. Dalam hadis Nabi akan cerita berkaitan bohong yang dibenarkan pada syarak, mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Tapi waktu kena belajar lah, kena belajar. Sama lah kita dalam masjid pun kena ada ilmu, kena belajar. Kita jangan mudah-mudah buat hukum-hukum ni. Kadang-kadang kita mudah buat hukum. Haram. Ngaji molek. Haram apa? Haram orang melintas orang sembahyang. Melintas orang sembahyang punya haram. Melintas hak mana? Hak haram. Melintas kawasan mana? Hak haram. Kena ngaji dulu tu. Melintas di kawasan solat dia 3 hasta baru haram. Kalau melintas luar daripada kawasan solat dia, tu tak haram. Ada ni. Hak haram melintas ni, apa panggil apa? Melintas depan batang hidung. Pandang ni. Melintas depan batang hidung. Tu hak haram. Kalau orang melintas tu lebih dari 3 hasta ke hadapan, tu tak haram dah. Jangan mudah-mudah buat hukum. Tak ada ni. Kemudian orang yang melintas depan batang hidung kita tu haram jikalau kita ada sutra. Kalau kita ada sutra, ada hadangan dengan tiang ke, dengan dinding ke, dengan sejadah ke, dengan barang ke di hadapan. Tapi kalau kita semain tengah laman, itu hukum makruh. Orang melintas depan batang hidung kita bukan kata haram, makruh pun tidak. Bukan kalau kita semain tengah laman, orang nak melintas kita, kita pun konon nak sekat. Kita tak ada hak nak sekat. Orang boleh tepis tangan kita tu. Orang pun lintas depan batang hidung kita dalam ruangan 3 hasta. Maka haram tak? Makruh pun tidak. Tapi orang semayang tu akan kurang pahala bila orang melintas. Faham tak ni? Ni bab hukum kena ngaji. Jangan ingat ke tu dalam masjid macam kita pandai aja. Jangan, bab hukum kena ngaji molek. Apa perkara berkaitan hukum syarak, kena belajar molek. Faham tak ni? Tapi kadang-kadang memang berlaku melintas depan semayang di masjid ni. Kadang-kadang tengok Allah, kadang-kadang orang-orang yang singgah-singgah semayang, dia mungkin nak cepat keluar. Kadang-kadang dia melintas je orang tambah rakaat semayang, lintas kita je. Pernah sekali saya tengok di masjid lah, masjid Terengganu kita ni lah, orang putih semayang. Allah, berapa orang dilintas. Orang tambah rakaat, so belakang tambah rakaat. Dia nak keluar, dia lintas depan batang hidung ni. Daripada 7-8 orang kali lintas. Allah kata tergamuk. Kata mari mana orang ni nak kata orang sewek, nampak comel pakai. Tapi buatan tu sewek tu. Ada kerja gitu. Nampak ni? Padahal boleh je lari ke mana pun, lari daripada bukan tak ada ruang pun. Tapi dia pakai lalu
berlaku je. Ni berat mungkin mata tak nampak, jalan laju je. Kalau mata tak nampak ni gaba-gaba tau. Ni memang berlakulah kadang-kadang. Orang yang hanya berhenti tupang semayang, dia nak keluar cepat, orang dia semayang belakang tambah rakaat mari lambat tu. Ni kadang-kadang berlaku. Betul lah. Ni memang haram ni. Dosa besar. Tapi kalau kita semayang tengah laman, orang litah kita makruh pun tidak ya. Nak cakap bab hukum kena faham. Jangan mudah-mudah haram jangan. Ada ni. Ni sama ni cerita bab dusta, cerita bab nanti di hadapan, cerita bab mengumpat. Kita ambil molek kita ni. Ada dusta yang dibenarkan pada syarak, ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kemudian banyak-banyak hadis cerita bab mengumpat ni padang kita dengan satu hadis yang masyhur. Satu hadis yang masyhur berkaitan dengan dalam kitab kita ni ada ni. Surat berapa dulu hadis ayatul munafiq salas. Dalam kitab kita ada dah dulu dah. Ditajuk apa tu? Ayatul munafiq salas. Dan kita azkar mengatakan bahawa memada untuk apa ni untuk memperingatkan kita berkaitan dengan dusta. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur, ayatul munafiq salas. Iza haddasa kazaba wa iza wa'ada ikhtalafa wa iza tumina khana au kama qala. 3 tanda munafik. Tu masyhur kita. Bila bercakap dia dusta, bila berjanji dia menyalahi, apabila diserahkan amanah dikhianati. Ni 3 ni. Tu. Mana dalam banyak-banyak hadis, padang hadis ni buat apa dah? Kalau kita dah ingat berkaitan dengan peringatan daripada berdusta. Tanda munafik. Munafik di sini bukan munafik i'tiqadi lah, bukan munafik pegangan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Itu munafik i'tiqadi, itu orang kafir. Itu orang kafir. Yang mana neraka 6 lapis, neraka 7 lapis. 6 lapis bawah tu untuk orang kafir belaka. 6 lapis bawah tu kekal. Neraka Jahannam dibinasa, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak kekal. Jadi hak 6 lapis atas tu tempat orang kafir, kekal selama-lama. Munafik ni hak bawah sekali. Hak atas daripada dia tu kekal dah, tapi dia hak bawah sekali. Neraka hawiyah. Ini munafik i'tiqadi, orang kafir. Dia menyembunyikan kekufuran dia, dia menzahirkan dia orang Islam. Ada pun tanda munafik 3 ni, munafik amali, khijaan, orang yang munafik, orang yang berpura-pura. Orang cakap bohong ni memang dia berpura-pura. Dengar pada cakap tak orang percaya, kena dia pura-pura je, dia cakap tak betul pun. Kalau dia berjanji, sedap sangat kita percaya ke janji dia. Dia cakap pandai, pura-pura. Dia kira dah tunggulah aku tak sampai. Dia pura-pura. Bila nak diserahkan tugas amanah, okey, saya okey. Mana ni? Mana? Dia pura-pura. Tak ada benda dah tadi. Wih dia kok siap dia kata ni. Orang yang berpura-pura. Ini yang panggil munafik amali. Hak ni berdosa neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang ceramah, kalau ada satu di seorang tak kekal neraka lagi. Tak neraka lapis bawah lagi. Tapi kalau pada seorang tu ada 3. Tiga-tiga dia belaka. Cakap bohong dia. Janji menyalahi dia.
Diserahkan amanah, amanah khianat dia. Oh, tiga-tiga ada di satu orang. Hak ni neraka lapis paling bawah kekal, dia kata. Dah. Jangan mudah-mudah gitu. Melainkan hak menghalalkan. Hak menghalal, hak haram, hak ijma' tu. Hak tidak ada pengecualian tu. Tu barulah kafir. Menghalalkan hak haram, hak ijma', jatuh kafir. Iaitu wal kekal neraka selama-lamanya. Semata-mata dia dusta, semata-mata dia mungkir janji, semata-mata dia khianat amanah, haram, dosa besar, tidak diampuni oleh Allah, balasannya neraka jahanam. Pada dia. Ni ayatul munafik salah ni. Ni kena jagalah pula huraian dia. Kena balik kepada huraian ulama-ulama muktabar. Jangan lupakan akal sendiri. Tapi nak kita azkar mengatakan hadis ni padang dah. Untuk memperingatkan kita berkaitan dengan dusta. Dalam kitab Penabagi Hati ni ada dah hadis tu. Tak silap surat berapa tak tahu. Dulu bicara lidah dulu. Rasa ada dah dalam kitab kita ni. Surat berapa? Kita bicara lidah dahulu muka surat 10. Muka 10 ada bicara lidah. Mungkin muka surat 11 ke ada tak? Dalam kitab ni ada tak? Ada dah hadis tu. Tak ada? Muka surat 11 tak ada? Hak saya ni tak nak carilah. Hak saya ni ada muka surat 15 je. Muka surat 15. Muka hak lain tu duduk dalam file. Dia cari dah. Percaya. Surat apa? Surat 11. Sebagai dalil mukir janji. Sebagai dalil mukir janji dah. Surat 11 bukan hak duduk di bawah tajuk dusta, di bawah tajuk mungkin janji tak, menyalahi janji. Jadi hadis itu ada. Surat 11 lah kitab kita ni di bawah dosa lidah menyalahi janji, kan? Ada dalam kitab kita. Di sini tak hari ni. Dia bagi hadis yang lain, Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Arti jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan berdusta. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Dia perkara yang berdosa ni akan menjauhkan kita daripada iman belaka. Dosa-dosa akan menjauhkan kita daripada iman. Iman yang sempurnalah. Bukan menjauh daripada iman jadi tak beriman, bukan. Menjauhkan kita daripada iman yang sempurna, iman yang sebenar-benarnya. Sebab dosa ni akan menipiskan iman kita, akan mengurangkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadzabal 'abdu." Nah, sini idza kazibal abdu. Macam mana dengan hak baru tu? Iza kaziba ke iza kazaba? Iza kaziba. Iza kazaba, bukan kaziba. Iza kazabal abdu kizbatan. Kizbatan boleh, kazbatan pun boleh. Iza kazabal abdu kizbatan ataupun kazbatan. Taba'ada anhul malaku milan minnatni ma ja'a bih. Minnatni ma ja'a bih. Artinya apabila berdusta seseorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta, dia berdusta sekali, dusta yang haram lah ni, yang tidak masuk dalam pengecualian di hadapan. Dia akan cerita secara ringkas dusta yang dikecualikan. Apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta yang haram, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat. Nescaya jauh daripadanya oleh malaikat. Mana apa? Menjauh daripada hamba yang berdusta sekali ni oleh malaikat. Oleh malaikat. 1 mil, 1 batu. 1 batu.
Satu batu ni 4,000 langkah dalam kitab lah. Tapi tak pernah buat pun, tak pernah. Hak mengaji 4,000 langkah. Satu batu ni 4,000 langkah. Dah pernah ke buat melangkah? Tak pernah buat. Nak melangkah satu mil satu batu mana? Nak jalan jauh sikit pun malas dah. Jalan sikit malas dahnya. Mana 4,000 langkah 1 mil, menjauh daripada oleh malaikat. Malaikat rahmat lah, kiraman katibin. Tu dah lari ke mana? Kalau kiraman katibin lari mujum no kitanya. Lari tak catat. Ni malaikat rahmat. Akan lari daripada kitanya 1 mil 1 batu. Kenapa malaikat menjauhkan daripada seorang hamba yang berdusta tadi ni? Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia hamba dengan diri dusta. Kerana bau busuk tu. Kerana bau busuk dusta yang mendatang ia hamba Allah dengan dusta. Busuk di sini ialah ni semua benda-benda gaib belaka ni. Benda-benda gaib belaka. Benda gaib. Busuk sungguh malaikat yang bau, ataupun busuk maknawi dengan makna jahat. Boleh pergi belaka lah. Ni khijil busuk belaka tu. Busuk bau ke? Tak. Busuk maknawi dengan makna khijil jahat. Orang ni dusta ni pekerjaan jahat. Itu busuk maknawi. Ataupun busuk sungguh. Tapi busuk ni gaib. Kita tak bau. Kalau bau busuk tak ada orang nak dusta lah. Sebab apa? Dia dusta je bau busuk. Dia pun malu, orang pun tahu dia dusta. Ni. Tapi ini semua benda gaib belaka. Kalau busuk sungguh pun perkara gaib. Kita hanya setakat beriman. Kalau kata busuk. Tapi benda perkara gaib belaka. Kita kalau busuk ni, busuk kerana lain. Kerana tak bergigi busuklah kitanya. Ni busuk kerana dusta. Bila dusta, busuk, maka malaikat pun menjauhkan diri daripada orang yang dusta tadi 1 mil 1 batu. Malaikat rahmat akan menjauhkan diri. Nak ceritanya, dusta ni satu perkara yang sangat buruk, sangat jahat. Malaikat pun lari daripada orang yang dusta, dan dusta ni akan menjauhkan kita daripada iman, dan dusta ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta akan menarik kita kepada kejahatan, kejahatan akan menarik kita kepada neraka. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Ini hukum asal ijma' ulama', melainkan kerana sangat berhajah kepadanya, hajah yang syar'iyah, keperluan yang syara'. Macam mana hajah keperluan? Dalam kitab kita ni mungkin sedikit sahaja dibicarakan. Cuma di antara dalam kitab dibicarakan adalah berdusta suami tatkala ingkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni kalau tak baca kitab ni orang tak pernah percaya ni. Ni orang madu ni. Orang madu ni bila tanya, kalau man tanya apabila orang tanya, kalau bila madu dia tanya sayang pada hak baru ke? Tak, sayang hak lama lah. Apalah hadaknya, sayang hak baru lah, sayang hak lama guna pula. Contoh ni kitab royak ni. Kitab royak. Tapi kalau orang puang tak mengaji juga, ni hak dah kitab panau hati royak ni. Tapi rupa tak apa, dia nak dengar perkara hak sedap dia je. Ada ni. Dia bukan nak dengar perkara sebenar sangat. Nak dengar hak sedap di hati. Sayang ke hak lama lah. Lega dia. Dia tahu dah. Sayang hak baru gitu je pada ni. Jadi kalau hak isteri tu pun hak ngaji juga,
Ni dusta yang dibenarkan pada syarak. Kalau tak ngaji dicari sungguh lah dah. Ni ada kitab ni, baca kitab molek ni. Dia kalau dengar kat luar ni, puan kata ada ke gitu tu kata kena belajar molek. Dalam bab hukum hakam agama tak boleh pakai akal kita sendiri. Wallahu a'lam. Kemudian kereta ni TAX 646. Orang nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.